Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur buat dan milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada ahli keluarga baginda, para sahabat dan mereka-mereka yang committed di atas jalan agama ini sehingga hari kiamat. So kita nak teruskan pembacaan kita pada surah Ali Imran. Surah Ali Imran pada ayat yang ke-7. Pertemuan yang lalu, kita dapati bahawa Allah telah menyatakan bagaimana Allah itu berkuasa. Allah telah menyatakan bagaimana Allah itu berkuasa, dan melalui kekuasaan Allah inilah Allah memberikan anchor. Ada 6 ayat bermula daripada Alif Lam Mim sampailah kepada huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahawa kekuasaan Allah itu dalam bentuk begini. Dia yang menurunkan kitab, dan turunnya kitab itu ada tujuan. Bilhaq, bukan sekadar dengan kebenaran. Bilhaq juga bermaksud ada tujuan, ada purpose, bukan saja-saja turun. Dan begitu juga diturunkan Taurat dan Injil sebelumnya. Dan Taurat dan Injil yang turun sebelumnya itu menjadi petunjuk. Min qablu hudal linnas, menjadi petunjuk. Wa anzalal furqan, dan Allah juga menurunkan Al-Furqan. Allah juga menurunkan Al-Furqan. So, malam ini Allah nak beritahu pada kita menerusi ayat 7, ada satu penjelasan yang panjang ataupun satu ayat yang panjang berkaitan dengan Quran. Berkaitan dengan Quran. Ayat 6, Allah beritahu tentang ada sesuatu yang kita tak akan tahu. Contohnya apa? Rupa paras apa yang ada dalam rahim. Kita tak tahu. Rupa paras apa yang ada dalam rahim tu kita tak tahu. Jadi, benda-benda gaib semacam ini adalah di luar daripada batas pengetahuan manusia. Di luar dari batas pengetahuan manusia. So, bila kita tak tahu, maka Allah nak kita tunduk kepada yang maha tahu. Allah nak kita tunduk kepada yang maha tahu. Yelah, kadang kita ni manusia, kita sikap kita ni kadang-kadang nak pandai-pandai tahu sendiri. Konon-konon we are survivor. Tak payah bagi tahu pun tak apa, kami boleh cari usaha sendiri. Sebab tu ada orang yang selesa untuk tidak beragama, tidak membaca Quran, tidak perlu kepada panduan. Sebab dia rasa dia boleh hidup tanpa bentuk-bentuk panduan ini. Maka pada ayat 6, Allah beritahu antara kekuasaan Allah ialah Dia yang merupa paraskan apa yang ada dalam rahim. Waktu itu, kita manusia, yang kita kata teknologi kita ni hebat, kita sebenarnya tak tahu apa-apa dan apa yang berlaku dalam rahim. So, kerana itulah Allah datangkan ayat 7 dalam bentuk Quran ini, dia ada ayat-ayat yang jelas dan ada ayat-ayat yang mengandungi kesamaran.
Ada ayat-ayat jelas dan ada ayat-ayat yang mengandungi kesamaran. Dan ini sebenarnya menjawab dakwaan orang-orang Nasrani. Dakwaan orang-orang Nasrani kerana lafaz-lafaz yang samar itu menyebabkan manusia keliru tentang Nabi Isa. Begitu. So, jom kita tengok apa panduan dari Allah dalam ayat ini. Huwallazi anzala alaikal kitab. Dialah yang menurunkan Quran. Kitab bermaksud Quran, kitab juga dia bermaksud undang-undang. Kitab ni ada banyak maksud, antaranya Quran, antaranya kitab-kitab terdahulu. Kitab juga bermaksud undang-undang. Bila kadang kalau sebagai analoginya, kita kadang bila berkawan dengan ada jenis kawan kita ni yang begitu mengikut undang-undang. Lalu kita gelar dia sebagai dia ni betul ikut buku. Kan? So, kitab bermaksud buku, dia juga bermaksud undang-undang. So, Allah yang menurunkan kitab yang mengandungi undang-undang, minhu ayatum muhkamat. Di dalamnya ada ayat-ayat yang muhkamat. Ayat-ayat yang jelas tanpa perlu takwil. Ayat-ayat tentang tauhid. Kan? Qul huwallahu ahad. Dia jelas, dia direct, dia tak ada selindung-selindung. Dia tak ada sebarang ruang untuk berlaku kekeliruan dalam ayat muhkamat ni. Mudah faham dan malah kalau kita belajar tafsir, kita akan sentiasa beri penekanan tentang kepentingan ayat-ayat muhkamat ni. Senang nak faham. Dan ayat muhkamat ni lah yang diketengahkan oleh Ustaz sebelum ini. Ayat-ayat tentang hukum. Supaya bila kita lalui, dia jelas, tanpa dakwa-dakwi dan dia tidak mengundang sebarang salah faham. Lazimnya ayat-ayat tentang hukum. Cumanya, bila berkaitan dengan ayat muhkamat ni, Allah datangkan ayat itu secara precise, tepat dan ringkas. Dia ayat muhkamat ni dia precise, tepat tapi ringkas. Lalu kerana ringkasnya ayat tu, maka dia perlu diperjelaskan. Cara praktiknya diajar oleh Nabi. Cara praktiknya diajar oleh Nabi. Kemudian dihurai pula oleh ulama berdasarkan dapatan-dapatan mereka melalui gaya hidup orang Madinah, gaya hidup para sahabat, apa yang mereka dapat daripada hadis-hadis Nabi. Kan? Tentang solat misal kata. Dalam Quran menyebut tentang aqimus solah, dirikan solat. Dalam Quran ada sebut tentang solat khauf. Solat khauf. Tapi tidak pernah diperincikan kalau tak larat berdiri boleh duduk. Kalau tak boleh duduk boleh baring. Ada solat ketika musafir. Ada solat menghormati waktu. Ada solat atas kenderaan. Tidak diperincikan begitu. Dari mana dapat tu? Daripada Nabi SAW dan juga para sahabat. Para sahabat. Sebab tu ayat-ayat muhkamat walaupun jelas dan terang, kita perlu belajar, berguru. Dia tak boleh faham-faham sendiri. Faham-faham sendiri. Sebab bila kita tak belajar, maka kita ada tendensi untuk di-deviate oleh iblis dan syaitan. Contoh mudah macam ni tuan-puan. Dalam Quran ada sebut tentang mimma malakat aimanukum. Ma malakat aimanukum. Maksudnya, apa yang tangan kanan kamu, apa yang berada di bawah tangan kanan kamu.
apa yang dikuasai oleh tangan kanan kamu. Itu istilah Quran. Dia merujuk kepada institusi perhambaan. Institusi perhambaan. So, para hamba ni tuan-puan, dia apa nama? Dia perlu ikut apa yang Tuan dia mahu. Dia perlu ikut apa yang Tuan dia mahu. Ma malakat aimanukum. Tapi bila dapat dekat orang moden ni, baca Quran, tak berguru, tak belajar tafsir, dia baca terjemahan, faham-faham sendiri. Lalu mereka mengambil pendekatan ma malakat ni macam ni. Right hand apa hari tu saya lupalah dia istilah tu. Right hand apa benda dah. Dia kata kepunyaan dia di bawah kepunyaan tangan kanan dia. So, diorang punya pandangan begini. Orang-orang moden ni, mereka punya pandangan ma malakat aimanukum ni, katakanlah saya ada orang lelaki ni bertunang dengan seorang perempuan. Lelaki ni bertunang dengan seorang perempuan. Lalu dia sudah menanggap perempuan itu di bawah kekuasaan tangan kanan dia. Lalu perempuan itu kena patuh cakap dia, walaupun dalam tempoh pertunangan, belum kahwin lagi, kena patuh cakap dia dan boleh diperlakukan seperti mana kategori hamba tadi. Tuan dan hamba, tuan boleh mendatangi hamba. Boleh mendatangi hamba, kalau ada anak, anak tu merdeka. So, tanggapan orang-orang moden terhadap ayat Quran yang diulas secara sembrono macam tu, sangat bahaya. Walaupun ayat muhkamat. Satu Quran ini perlu dipelajari. Jika tidak, kita melakukan salah faham yang sangat besar. Habis itu Ustaz, macam mana nak buat tu? Kalau orang berpendapat macam tu. Bagi saya, apa yang dia rasa dan apa yang dia buat tu salah dan tak belit. Kerana dia dapat daripada mana definisi ma malakat aimanukum yang dia faham. Sekarang dah tak ada perhambaan. Dan kalau dia menganggap orang tu sebagai hamba, tak. Hamba ni bukan semudah kita menganggap orang tu jadi hamba lalu dia jadi hamba. Tidak. Maksud perhambaan ni, dia daripada hasil peperangan. Sekarang kita berperang dengan siapa? Bila dua negara berperang, negara yang kalah akan jadi tawanan dan jadi hamba. Itu konsep hamba dulu. Macam mana boleh dapat hamba itu? Sebab berperang. Orang yang kalah jadi orang suruhan, jadi hamba. Dan sengaja Quran tidak menasahkan, tidak memutuskan hukum perhambaan ini, tidak menghapuskan hukum perhambaan dan masih ada dalam Quran sebab boleh jadi akan berlaku peperangan-peperangan masa akan datang. Dan waktu itu, Islam akan ada hamba. Tapi dah ada hukum, lalu mudah untuk diuruskan hamba-hamba ini. Kita tak tahu masa depan. Gitu. Kemudian, selain daripada ayat muhkamat, hunna ummul kitab. So, ayat-ayat muhkamat itu, mereka lah induk atau ibu kepada undang-undang. Ibu kepada kitab. Dialah mendasari Quran. Ayat-ayat muhkamat ni, dia menjadi dasar. Induk ibu kepada kitab. Dia menjadi pati kepada Quran. Wa ukharu mutasyabihat. Dan lain daripada itu ialah ayat-ayat mutasyabihat. So, Allah memperkenalkan dua kategori. Sebenarnya banyak kategori, tapi dua kategori yang perlu kita belajar. Satu ayat muhkamat, satu lagi ayat mutasyabihat. So, apa dia ayat mutasyabihat? Dia mengandungi ayat-ayat yang hampir serupa,
yang kurang jelas, yang maknanya tidak hanya tertumpu pada satu makna, tetapi dia boleh jadi pelbagai makna. Ha. Dan dia boleh jadi ayat itu sukar difahami kalau kita baca sepintas lalu, tanpa kita tahu latar belakang, tanpa kita belajar. Antara ayat mutasyabihat ni ayat pertama surah ni, Alif Lam Mim. Tu ayat-ayat mutasyabihat. Kita tak tahu apa maksud. Kan? Termasuk juga ayat mutasyabihat ialah penerangan tentang Allah. Bila Allah kata dia ada tangan, Allah bersemayam di arasy, Allah ada mata, Allah ada wajah. Betul, kita tak tahu apa maksud, tapi dia bukan bermaksud samar. Sebab kalau samar, manusia susah nak ikut. Dia cuma kita tak tahu apa maksud sebenar, namun dia masih boleh dijelaskan pada tahap kefahaman setakat yang kita perlu tahu. Dan Quran pula Quran ini dia banyak berikan parable-parable dan contoh-contoh. Kadang-kadang contoh tu straightforward, sekali baca boleh faham. Tapi ada masanya contoh yang Quran datangkan, woi, mau biru mata kita membaca berulang kali nak faham ayat tu. Kita tak tahu tentang sejarah masyarakat waktu tu, tak tahu bagaimana adat resam dan budaya, tak mungkin kita boleh tahu contoh tu. Ada dalam beberapa surah. Antara lain ayat tentang yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya pada Nabi tentang roh. Maka Nabi jawab berdasarkan Quran. Nabi kata aku tak tahu. Qulir ruh min amri rabbi. Roh itu urusan Tuhan. Menariknya, bila Quran menyebut tentang mutasyabihat, ada dalam masyarakat kita yang cuba nak menghurai panjang lebar, sedangkan bukti dan dalil tak ada. Contohnya alif lam mim. Oh, dia kata ini alif tu Allah, lam tu la ilaha illallah, mim tu Muhammad Rasulullah. Nampak macam ya juga macam logik. Dalilnya mana? Dia dapat dari mana tu? Sedangkan Nabi tidak pernah huraikan ayat tu semacam tu. Kan? Kecuali ada huruf-huruf muqatta'ah ni yang cuba dihuraikan oleh imam-imam ulama-ulama mufassir. Contohnya Hamim. Hamim, surah Hamim ni dia dia menjadi satu jujukan. 7 surah berturut-turut dimulai dengan Hamim. 7 surah berturut-turut dimulai dengan Hamim. Dan 7 surah ini intipati dia adalah tentang Nabi SAW. Bagaimana tindakan-tindakan, perlakuan-perlakuan, pendekatan Nabi berdakwah kepada masyarakat. Allah letakkan dalam 7 surah. Lalu para ulama, bila dia baca, dia memahami ini tindakan Nabi, ini perbuatan Nabi, ini cara Nabi berdakwah. Hamim ni jangan-jangan nama pendek bagi Muhammad. Nah, itu ada pendapat ulama macam tu. Namun itu tidak semestinya betul sebab tidak datang dari Nabi. Tapi begitulah mereka berusaha untuk memahami Quran. Lalu idea itu dilontarkan beserta dengan ada bukti-bukti, ada sandaran-sandaran. Ini alif lam mim Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dari mana? Disandarkan kepada apa? Malah alif lam mim itu ada dalam surah Baqarah, ada dalam surah ni. Apa sandarannya? Begitu.
Okay, next. Fa'ammal ladhina fi qulubihim zayghun. Maka adapun orang-orang yang dalam hatinya itu ada zayghun ni tergelincir. Perkataan zayghun ni tergelincir. Maksudnya tergelincir. Fa'ammal ladhina fi qulubihim zayghun. Zayghun di situ tu tergelincir. So, bagi orang-orang yang dalam hati dia tu ada kecenderungan ke arah kesesatan, Allah terus tumpu kepada hati manusia walaupun dia baca Quran. Tuan-tuan, rupanya dalam pada kita nak mendekati Quran ini, kita kena pastikan hati kita sejahtera terlebih dahulu. Hati kita ni kena sejahtera. Dia macam ni, tuan-tuan. Uh, um, malam ni adalah malam uh, Isra Mi'raj. Semalam kan Isra Mi'raj. Malam ni malam Jumaat. Semalam Isra Mi'raj. Sambutannya semalam. So, suatu peristiwa Isra Mi'raj tu, Nabi SAW sedang dia berjalan bersama malaikat Jibril. Baginda dipanggil 3 kali. Nabi tak berpaling dan teruskan perjalanan. Kenapa Nabi tak berpaling? Itu yang jadi misteri. Sedangkan Nabi bukan begitu orangnya. Tapi ada ulama yang melihat, mengambil ibrah. Kenapa Nabi tidak berpaling? Antaranya kerana Nabi sedang menjadi murid. Tempat itu sangat asing bagi Nabi. Nabi tak tahu. Guru baginda ialah Jibril. Selagi Jibril tidak berhenti, guru tak berhenti, dia sebagai murid, kenapa perlu berhenti? Guru tidak berpaling, kenapa murid perlu berpaling? Dan Jibril adalah guru Quran kepada Nabi. Kan? Jibril adalah guru Quran kepada Nabi. So, Nabi akan ikut apa sahaja yang Jibril buat, tempat yang sangat asing, untuk meneruskan perjalanan. Sehinggalah bila Jibril berhenti, Jibril tanya, kenapa engkau tak berpaling? So, engkau tak buat. Dan Jibril bagi tahu, kalau engkau berpaling, itu yang memanggilmu ialah dunia. Dan kalau engkau berpaling, umatmu akan terus tertarik pada dunia. Apa moral yang kita boleh dapat dari cerita itu? Tuan-tuan, bila kita berhadapan dengan Quran, kita perlu bawa hati seorang murid. Macam mana hati murid ni? Datang dengan penuh ketidaktahuan, datang dengan humble. Sebab kalau kita bawa hati seorang guru, kita baca ayat, kita sudah ada idea lain dalam fikiran. Apa yang kita buat? Kita cuba bandingkan ilmu yang kita ada dengan apa yang Quran sampaikan. Dan itu adalah tindakan yang tidak wajar. Baca Quran, belajar Quran, jadikan diri kita kosong. Apapun ilmu yang kita pernah belajar sebelum ni, letak tepi, aku nak tahu sesuatu dari Quran. Kerana khawatir, kita datang bertemu dengan Quran bukan untuk belajar, tetapi datang untuk kritik. Akhirnya, hati kita akan terpesong. Fi qulubihim zaygun. Ia adalah tentang hati, tuan-tuan. Sebab itu, menjelang Ramadan, saya nak imbas kembali. Tuan-tuan dah lalukan ayat ni. Surah Baqarah, ayat 183. 183.
14, 16, Laisal birra 17, 18. Okey. Ni 183, 184. Ni 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ayat 185 ini turun pada tahun kedua Hijrah. Tahun kedua selepas Hijrah. Maksudnya, bersama dengan Nabi pada waktu itu, ada sahabat-sahabat yang sudah beriman, sudah Islam 15 tahun lamanya. Nabi sudah diutuskan 15 tahun. Sepatutnya pada usia 15 tahun, dah 15 tahun Islam, kita sudah sangat faham, sangat tahu tentang konsep-konsep beragama. Tapi cuba perhati ayat ini yang turun pada tahun ke-15 selepas kenabian. Allah sebut Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang turun padanya Al-Quran. Kemudian Allah elaborate. Quran itu apa? Hudal linnas, memberi petunjuk kepada seluruh manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan memberi penjelasan yang jelas hasil daripada petunjuk yang turun itu. Wal furqan, dan pembeza. Kenapa Allah perlu elaborate Quran tu apa kepada manusia yang sudah 15 tahun? 15 tahun kenal Quran. Tapi Allah masih lagi menurunkan ayat menerangkan Quran itu apa. Dan ayat ini khusus untuk Ramadan. Allah nak bagi tahu kita, berapa lama pun kau dah Islam, setiap kali bulan Ramadan, datangi Quran dengan jiwa kosong, dengan hati aku tak tahu apa-apa, dengan ilmu kosong tentang Quran. Maka bila kau lalui sepanjang Ramadan, moga-moga kau dapat sesuatu yang baru daripada Quran yang kau baca. Itu especially bulan Ramadan. Tapi seruan saya, ajakan saya kepada kita semua, terutamanya saya, setiap kali kita datangi Quran, kita datangi dengan nol, kosong. Aku tak tahu apa-apa. Maka tunjuklah jalannya ya Allah. Begitu. Supaya hati kita ini sejahtera. Jika tidak, kita akan buat perbandingan. Ilmu aku lagi bagus. Aku punya pendapat lagi bagus. Rasa macam beza je dengan apa yang aku tahu. Itu bahaya. Sekarang Allah beritahu, fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, masalah hati. Bila hati sudah ada kecondongan, kecenderungan kepada kesesatan mungkin, jalan-jalan syirik mungkin, maka mereka akan mengikut ayat-ayat mutasyabihah yang boleh bawa maksud lain. Dan hati seperti ini merupakan hati yang telah punah. Akhirnya dia akan bawa kepada pemahaman makna Quran yang salah. Ingat lagi kumpulan Rasul Kahah yang akhirnya Rasul dia dah letak jawatan dan si Kahar tu pun dah meninggal, kena stroke. Pengikut-pengikut dia masih lagi menganggap Rasul Kahar sebagai Rasul, malah diangkat jadi Tuhan. Dan dia menggunakan ayat Quran menyokong pendapat dia. Surah mana? Surah Yasin. Bila hati sudah condong, dia bukan tak baca Quran, baca. Tapi dia bawa maksud lain kepada Quran yang dia baca. Begitu. Dia takwil yang bukan-bukan. Dan dia akan bawa satu fahaman yang langsung tak sesuai dengan fahaman kebiasaan. Itu ajaran sihab
pun sama. Semua ke laut. Milah Abraham pun sama. Bukan tak baca Quran, baca. Tapi dia ubah, dia takwil. Dia faham ayat tu berbeza dengan cara kita faham. Maka kesan dia bila hati dia cenderung, bila hati dia sudah tergelincir, fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Maka mereka akan menurut apa yang samar-samar itu. Apa yang samar-samar? Macam mana ni Ustaz? Begini. Bila hati dia sudah something, maka bila dia baca Quran, dia hanya nak bicara tentang benda tu. Tentang ayat-ayat mutasyabihat. So, dia rasa, dialah terpaling hebat bila dibincang tentang apa maksud nur. Contoh, oh ni Nur Muhammad lah ni, Nur Muhammad. Tu yang dia translate ayat nurun ala nur. Itu Nur Muhammad tu. Cahaya Allah dengan cahaya Muhammad bersatu. Bincang tentang maksud alif lam mim. Bila orang terangkan, engkau tak tahu isi, ini baru kulit-kulit. Sedangkan ada banyak lagi ayat-ayat tentang hukum, ayat-ayat tentang sejarah, ayat-ayat tentang contoh yang mereka langsung tak sentuh, langsung tak belajar, apatah lagi nak diamalkan. Hanya sibuk membincangkan perkara itu siang, malam, pagi, petang. Begitu. Bukan dia tak baca Quran, baca. Tapi bila hati dia sudah songsang, maka apa yang keluar pun songsang. Ah. Kemudian ibtigha al-fitnah. So fayattabi'una ma tasyabaha minhu, mereka akan ikut apa saja ayat-ayat mutasyabihat itu. Mereka hanya nak mengkaji tentang ayat-ayat mutasyabihat ibtigha al-fitnah. Tujuannya apa? Untuk mencari fitnah. Fitnah ni bukan fitnah yang kita faham. Untuk mencari ibtigha al-fitnah ni maksudnya untuk mencari, untuk mendatangkan ujian berat dan besar kepada ummah. Dia akan datangkan fitnah dalam masyarakat. Dalam benda tu sukar nak difahami. Benda apa nama? Bila dia translate dengan salah, maka dia akan masuk dengan perkataan-perkataan yang bombastik, istilah-istilah yang tak difahami, konon-konon perbincangannya tu deep. Lepas tu berbeza pula dengan orang lain. Dia kata yang itu tak tahu. Ini kami, guru kami yang ajar ni. Menyalahkan pula pendapat orang lain. Akhirnya apa? Ibtigha al-fitnah. Terjadinya fitnah besar dalam masyarakat. Apa fitnah besar dalam masyarakat? Pecah belah. Sampai ke tahap ada yang kafir mengkafir. Itu ibtigha al-fitnah. Ha. Kemudian wabtigha at-ta'wili. Mereka duk mencari-cari apa takwilnya. Ini takwilnya begini, ini takwilnya begini. Akhirnya masa umat terbuang begitu saja. Dia buang masa nak cari benda yang sepatutnya tinggalkan, sudahlah. Tak perlu bincang dalam-dalam. Tak. Dia rasa kalau dia menang hal tu, itulah menegakkan agama. Sedangkan hakikatnya mereka sedang ditipu oleh syaitan, disibukkan dengan perkara-perkara yang tak perlu, tak membantu pun peningkatan iman. Wabtigha al-fitwa wabtigha at-ta'wil. Kerana Allah kata apa? Bila jumpa dengan yang mutasyabihat, tugas kita apa? Sejahterakanlah hati. Tak perlu nak tunjuk hero. Sebab bukan kita terpaling tahu tentang Quran pun.
Kan kalau kita rasa kita tahu, tak ada lagi orang lebih tahu. Ada ulama lebih tahu. Ulama dahulu sudah karang tafsir ni berjilid-jilid. Menariknya, tak ada pun berlaku perbalahan pergaduhan antara mereka. Yang gaduh ni siapa? Kita ni yang tak tahu. Lepas tu belagak tahu. Sedangkan Allah kata apa? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Hakikatnya, tak ada siapa pun yang tahu tentang maksud sebenar ayat mutasyabihat tu, melainkan Allah. Allah saja yang tahu. Kita tak ada apa-apa kelebihan pun. Awal surah lagi Allah dah letak alif lam mim yang kita sendiri tak tahu. Walau pecah kepala nak fikir, nak rungkai, takkan dapat. Allah kata, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Allah sahaja yang tahu. Kita gaduh-gaduh buat apa? Kan sampai buat diskusi, buat forum, buat perbincangan. Dah berpecah, yang ni kata dini Wahabi, yang ni kata dini Ahli Sunnah. Gaduh. Gaduh tentang ayat Quran. Tak malu ke kita dengan budak-budak, dengan anak-anak kita ni? Belajar tinggi-tinggi. Gunanya untuk apa? Gaduh dengan orang lain. Sehingga Allah kata, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Allah saja yang tahu. Namun dekat sini ada dua tempat berhenti, tuan-tuan. Kita boleh berhenti di sini dengan maksud tiada yang tahu tentang takwilan mutasyabihat ini kecuali Allah, dan ada ulama yang berhenti di sini. Warrasikhuna fil ilmi. Maksudnya apa? Tiada yang tahu tentang takwilan ni kecuali Allah dan juga orang yang mendalam pengetahuan ilmu agamanya. Dan ini merupakan antara senjata iblis dan syaitan untuk memesongkan kita punya bijak pandai. Dia mungkin tahu, dia mungkin alim, tetapi hatinya masih terdedah dengan macam-macam sifat. Kalau ada sifat mazmumah, syaitan dan iblis sangat suka untuk cucuk-cucuk. Tengok. Dia cakap-cakap macam tu bukan betul tu. Kau punya ilmu lagi hebat. Gitu pula. Lalu asatizah kita belaga-laga. Dan tuan-tuan tahu tak punca masalahnya apa? Qulubihim zaighun. Hati sudah tergelincir. Ngeri tak? Ngeri. Memang benda ni mengerikan. Ini punca utama kenapa kita berpecah. Kerana hati kita terpesong. Hati kita tergelincir. Gitu. Kemudian yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. So, bagaimana sepatutnya sikap kita bila berhadapan dengan ayat-ayat mutasyabihat ni? Kan? Contohnya orang tanya, Ustaz tahu tak pasal alif lam mim? Taklah, saya tak tahulah. Tapi saya beriman dengannya kerana semuanya itu datang dari sisi Allah. Tengok tuan-tuan, Quran go deep down sampai ke detail semacam ini, mengajar kita macam mana nak bersikap dengan ayat-ayat mutasyabihat. Tak perlu reka cipta jawapan yang panjang lebar, cukup dengan kata, aku beriman dengan ayat ni kerana semuanya datang dari Allah. Cara nak jawab pun Allah sediakan. Oi, dahsyat tak? Dahsyat. Kadang orang tanya ayat begini, Ustaz macam ni Ustaz? Sebab kalau
Yelah, ustaz-ustaz ni dia ada ego dia. Kalau dia kata, saya tak tahulah. Apa ustaz ni pun tak tahu. Tak, 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 tak. Berdepan dengan wahyu Allah, dia tidak ada malunya kalau kita kata yang kita tak tahu. Sebab kita takkan tahu. Kita ni manusia biasa je. Bayangkan Imam Malik. Imam Malik radhiyallahu anhu. Moga Allah meredai usaha dia. Imam Malik ditanya 10 soalan. 9 daripada dia kata, aku tak tahu. Aku tak tahu benda ni. Dia jawab satu. Malah ditawarkan oleh kerajaan waktu tu. Diangkat kitab Muwatta menjadi perlembagaan negara. Dia kata tak, banyak lagi ulama-ulama yang lain lebih hebat daripada aku. Kitab aku ni biasa-biasa je. Tak payahlah angkat sampai macam tu sekali. Sampai macam tu tuan. Ui. Kerana hakikatnya ayat-ayat mutasyabihat ni, dia bukanlah mendominasi Quran. Tidak. Tak banyak pun. Tak sampai 100 ayat. So, kalau kita kata kita tak tahu, dia tidak mengganggu pun agama kita. Kalaupun kita tak faham apa maksud-maksud ayat tu, tidak mengganggu apa-apa pun. Bila Allah kata dia ada tangan, memadailah dia ada tangan. Macam mana tangan tu? Tak payah soal lah. Cukup kita kata, yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Aku beriman dengan ayat ini, semuanya datang dari Allah. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Ini paling penting tuan-tuan. Kan ayat ni panjang. Ayat yang panjang kadang-kala kita mudah lupa. Kan? Ayat yang panjang kadang-kala kita mudah lupa. Ya, mungkin kita tahu teorinya, tapi mengamalkan tu, nak mengambil pelajaran itu, mungkin makan masa. Sekarang Allah beritahu, wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan tak mungkin orang boleh ambil pelajaran, peringatan daripada ayat-ayat ini, melainkan orang-orang yang ada lub. Albab itu jamak. Kata akar dia lubbun. Lubbun ni apa? Lubbun adalah lapisan paling dalam hati kita. Lapisan paling dalam hati kita. Hati kita ni ada empat pecahan. SFQL. Sadar, fuad, qalbun dan lub. Sadar, fuad, qalbun dan lub. Lub ini yang mendatangkan idea, berfikir, buat keputusan, menakul. Lub. Lub kadang-kadang letak dekat sini, kadang-kadang letak di sini. Lub. So, hanya orang yang benar-benar aware tentang benda ni, dia akan beringat dan akan ambil pelajaran. Kebanyakan orang tak begitu. Kebanyakan orang tak begitu. Malah lebih luar biasa tuan-puan. Kalau kita menggali tafsir-tafsir ni, jenis-jenis tafsir, penafsiran ni, tafsir yang terkemuka antaranya Ibnu Katsir. Sebelum tu Qurtubi. Sebelum daripada Qurtubi, kita tak jumpa kitab tafsir berjilid-jilid. Zaman sahabat, zaman zaman tabi'in. Qurtubi itu tabi'in. Ada satu kitab je tafsir. Yang lain kecil-kecil, runcit-runcit. Kenapa tak banyak tafsir zaman sahabat? Pertama, mereka faham
Kedua, kenapa perlu diulang? Kenapa perlu diulas? Sedangkan kalau tahu, mereka lebih tahu. Sahabat belajar terus dari Nabi. Kenapa tak jumpa tafsir mereka? Ni, wama yazakkaru illa ulul albab. Bagi dia, cukup. Cukup apa yang aku tahu dah. Tak payah nak ulang-ulang panjang. Satu perkataan, dua perkataan madai. Tapi kita zaman sekarang, punlah kita tak tahu tentang Quran, kita kena elaborate sepanjang-panjangnya hanya untuk menyampaikan maksud satu perkataan al-albab. Ulul albab, dia mempunyai deep understanding terhadap perkara yang dia sedang bincang. Kan? Dan ulul albab, akal yang dia gunakan itu, idea yang dia gunakan, bersih daripada sebarang emosi marah, dengki, cinta. Sebab emosi-emosi ini boleh mengganggu akal. Contoh, kalau kita cinta pada sesuatu, terlalu cinta pada guru, keputusan yang kita akan buat akan condong kepada benda itu. Malah kalau kita marah, kita tak boleh berfikir dengan baik. Itu ulul albab, dia punya pertimbangan bersih dari emosi. Baru dia boleh fikir dengan dalam satu benda. Minda dia tidak bercampur dengan hati yang sudah condong, cenderung tadi itu. Hati yang sudah deviate tadi. Tak. Itu ulul albab. Oh, begitu tuan-puan. Surah Ali Imran, Allah buka surah ini dengan membawa pemahaman purely bagaimana nak mendekati Quran. Kan? Okay. Ayat seterusnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ayat seterusnya, Allah ajar pula kita bagaimana nak buat permohonan pada Allah supaya hati kita tidak tergelincir, tidak terpesong, tidak mudah salah bila baca Quran. Tuan-puan, apa kita rasa bila kita baca daripada satu ayat ke satu ayat tadi, ayat tentang peringatan, di hujung di hujungnya Allah beritahu macam mana nak jawab dengan orang kalau orang tanya. Allah beritahu set of jawapan, simple, precise, langsung membungkamkan orang yang bertanya. Kemudian bukan hanya itu, Allah datangkan pula macam mana kita nak minta pada Allah supaya hati kita tetap firm dan kekal, ketetapan hati, terus beriman. Bila baca Quran tu jelas, lurus, tak perlu ada bayangan-bayangan lain, tak perlu ada zaighun tadi. Sekarang Allah ajar, wahai Tuhan kami, Rabbana la tuzigh qulubana, janganlah engkau pesongkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah engkau beri petunjuk pada kami. Jangan pesongkan kami. Kami dah baca Quran ni Allah, jangan pesongkan hati kami. Kita minta ketetapan hati. Kan? Kalaupun kita ada ayat yang kita tak faham, kita perlu bincang, kita tak perlu berlama-lama dekat situ. So hati kita cepat puas. Kan? Ustaz, ini doa biasa saya baca ni Ustaz. Betul, sebelum ni kita biasa baca doa ni. Tapi dengan kefahaman macam mana? Kita baca doa ni sebenarnya kita nak hati yang firm
bila baca Quran. Supaya hati kita tidak berpaling, hati kita tetap mahu membaca Quran, tak rasa malas-malas, tak rasa Quran ini membebankan, hati tetap atas iman. Kalau Allah mahu, Allah boleh saja palingkan hati kita kalau dia mahu. Dan dia boleh berlaku pada siapa saja. Sekarang Allah ajar kita macam mana kita minta pada Allah agar hati kita terus tetap atas jalan agama ini. Wahab lana min ladunka rahmah, dan kurniakanlah pada kami limpah rahmat dari sisimu. Innaka antal wahhab. Sungguh ya Allah, kami tahu Engkau sangat memberi, dan bila Engkau memberi itu melimpah ruah pemberianmu. Jarang-jarang Allah guna nama Al-Wahhab ni. Jarang-jarang. Dalam pada Allah sebut tentang memberi rezeki, Allah cuma kata wallahu khairur raziqin. Allah sangat baik bila beri rezeki. Tapi bila bab ini, bab apa? Tadi penerangan tentang apa dekat atas tu? Tentang ayat Quran, tentang baca Quran. So bila kita baca Quran, rahmat Allah akan turun mencurah-curah, melimpah-limpah. Kita minta, ya Allah, kekalkan hati kami, tetapkan hati kami atas jalan petunjuk ini, dan kurniakan kami limpah rahmat-Mu yang melimpah-limpah. Begitu. So, berguna tak doa ni? Sangat berguna. Lepas ni teruja nak amalkan, sangat-sangat teruja. Oh, by the way, saya nak habiskan ayat seterusnya, ayat 9, sebelum kita tutup pada malam ini. Kerana dua ayat ini, ayat 8 dan ayat 9, kedua-duanya doa, dan doa ni berkembar. Doa pertama, ayat 8, doa pada Allah agar Quran yang kita baca, kita boleh jaga, dan kita firm dengan hidayah. Sekarang kita tengok doa kedua. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi. Wahai Tuhan kami, sungguh Engkau akan himpunkan seluruh manusia pada hari yang kami sangat yakin dan tak ada syak padanya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguh Allah tidak mungkiri janji. Okey, sekarang saya minta respon dari tuan-puan. Doa pada ayat 9 ini, tuan-puan rasa tentang apa? Boleh buka mic kalau nak bagi respon ataupun type dekat chat. Tuan-puan rasa doa pada ayat 9 ini tentang apa? Kalau ayat 8 tentang Quran, ayat 9 tentang apa? Tentang manusia dihimpunkan dekat mahsyar? Tentang hari akhirat? Tentang apa? Ada baki lagi 2 minit sebelum kita tutup. Boleh, sila. Jangan malu-malu. Ustaz, saya tak ada mic. Tak apa, bahasa isyarat pun boleh. Boleh buka ke mic yang lain? Tolong respon sikit. Boleh buka mic tak? Boleh. Sila. Rasa doa ni tentang apa? Ada yang jawab lah di apa? Di chat. Ada seorang yang jawab, Ustaz. Sila. Oh, bukan. Saya ingat dia orang tunggu. Salam Ajar Hasiah. Boleh buka mic tak? Oh, not allowed by the host. Not allowed by the host. Ya. Saya duduk cari. Mana nak buat ni?
Kalau Rasa-rasa partisipan doa ni Donian. tentang apa? Okey. Dah ada yang boleh buka tu. Zainul Sulaiman dah buka tu. Yang lain macam mana? Boleh buka tak? Ustaz, tentang balasan syurga di Tentang hari balasan akhirat. syurga. Okay, nice try. Lagi tentang apa? Tentang balasan syurga ada betulnya juga. Dia doa ni pairing, doa yang kembar. Kita baca doa pada ayat 8 bersekali dengan ayat 9. Dia saling complete each other. Complement each other. So, kalau tak ada, okey, saya jawab begini. Pada ayat 8, doanya ialah tentang kitab Quran. Supaya bila kita baca Quran, kita punya hati firm pada iman. Pada ayat 9, apa berlaku pada hari kiamat tu? Apa berlaku dekat mahsyar? Bila Allah himpunkan sekalian manusia untuk menerima balasan yang tiada keraguan padanya, Allah tidak mungkir janji. Apa berlaku pada waktu itu? Bukankah salah satu proses yang berlaku di mahsyar hari kita dihimpunkan itu ialah penyerahan buku amal. Kan? Penyerahan buku amal. So, ayat 8 tentang buku Quran, ayat 9 tentang buku amal. Kita ada dua buku. Satu buku Quran, satu buku amal. Buku peribadi kita. So, untuk selamatkan buku amal supaya dia punya data dia cantik, kita perlu baca Quran dan pelihara Quran. Siapa yang jaga Quran, buku amal dia akan terpelihara, terjaga dan dihasilkan dengan cantik. Siapa yang gagal dengan Quran, penuh zaighun di hatinya, buku amal dia akan susah. Kan? Buku amal dia akan rosak. So, dua-dua adalah tentang buku. Ayat 8 tentang Quran, ayat 9 tentang buku amal peribadi. So, tuan-puan, begitulah. Quran datang dengan idea yang jelas, praktikal, dan setiap orang layak untuk dapatkan. So, jangan tunggu lama-lama. Amalkan doa ini. Baca Quran sebaiknya. Moga-moga kita sentiasa dipandu oleh hidayah Allah dan sentiasa dicucuri, dilimpahi dengan rahmat-rahmat. Barakallahu li wa lakum. Terima kasih kerana bersama saya pada malam ini, dan kita tutup majlis kita dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.